Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Metaphilic Business. Okey. Ini video ini khusus untuk Metaphilic Business. Okey, dalam Metaphilic Business ni ada 4 cabang yang kita boleh cari potensi bisnes yang sesuai ataupun pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Yang pertama, kita akan mengkaji melalui elemen. Okey. Elemen. Yang kedua, melalui nombor asas. Yang ketiga, melalui pola. Pola diri pola diri. Dan yang keempat, melalui warisan. Jadi dalam Metaphilic Business ni kita akan belajar macam mana kita boleh dapatkan kita punya potensi bisnes kita melalui elemen, nombor asas, pola diri dan warisan. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu elemen. Okey, padam dulu. Okey, berkaitan dengan elemen, kita cek balik elemen masing-masing. Cek balik elemen masing-masing. Okey, semua orang ada elemen asas 1 dan juga asas 6 ada elemen logam. Asas 2 dan 7 adalah air. Asas 3 dan 8 api. 4 dan 9 tanah. Dan asas 5 adalah silap tanah pula. Bukan tanah lah. Okey, 4 dan 9 adalah kayu. Dan 5 adalah tanah. Okey. Yang penting anda kena dapatkan nombor asas masing-masing lah. Barulah kita boleh tahu elemen apa. Okey. Jadi kita nak saya akan dalam video ni saya tak mau panjangkan. Coach akan cerita satu saja. Okey. Satu saja. Yang lain boleh rujuk dalam grup. Okey. Ini pencerahan bagi katakanlah bagi orang elemen logam. Okey, macam mana dia nak tengok apakah bisnes yang sesuai berkaitan dengan orang elemen logam ataupun orang yang asas 1 dan 6. Okey Okey. Okey, logam. Yang ni bagi orang logam Logam. GAM, logam. Iaitu orang asas 1 dan juga asas 6. Okey, orang 1 asas 6. Okey, bisnes yang paling sesuai bagi orang logam, orang 1 dan asas 6 adalah yang dikuasai oleh logam. Okey, apakah bisnes apakah yang dikuasai oleh logam? Okey, logam dia lebih kuat. Logam dikuasai itu maksudnya lebih kuat lah. Jadi logam ni dia lebih kuat daripada yang pertama sekali. Logam lebih kuat daripada kayu dan lebih kuat daripada tanah.
Okey, apa bisnes kayu tu, kenapa dia lebih kuat daripada logam, lebih kuat daripada kayu? Kita mesti maklumlah kalau logam tu kalau kita buat barang ke, buat gergaji ke, dia boleh memusnahkan kayu, kita boleh potong kayu dan sebagainya. Dan juga tanah pun sama, kita buat macam tolak, macam kaut, cangkul ke, kita boleh mengorek tanah, boleh memusnahkan tanah. Jadi logam lagi kuat daripada kayu dan tanah. Jadi ini adalah bisnes yang paling sesuai bagi orang elemen logam. Okey, kayu dan tanah. Makna kalau elemen apa tu? Jadi contoh bisnes yang berkaitan dengan kayu. Contohnya buat perabot, jual buku, apa-apa saja yang dicipta yang terhasil berkayu. Pakaian, tudung dan sebagainya lah. Bisnes yang berkaitan dengan tanah, apa-apa saja yang berkaitan dengan tanah lah. Hartanah, jual rumah, jual kebun, apa lagi berkaitan tanah, broker tanah. Apa lagi yang berkaitan dengan tanah? Taman tanaman, juga apa tu, berkaitan dengan tanah lagi, apa lagi, jual garam kan, garam aura. Apa lagi daripada tanah? Peternakan pun daripada tanah jugalah. Okey, dan ini adalah yang paling sesuai. Ada satu lagi yang sesuai saja, kategori sesuai saja, dia bukan paling sesuai tapi sesuai saja, iaitu logam juga. Okey, logam sama logam. Okey, macam ibarat kita bayangkanlah, kita ni nak lawan musuh, kita ni pegang logam, pegang pedang. Musuh kita pun pedang juga. Jadi pedang sama pedang, jadi lambat sikit lah nak kalah kan. Tak menang tak kalah, tak menang tak kalah, kita struggle juga lah untuk berlawan dia kan. Ada masa kita menang kan. Macam tu. Macam tu lah ibaratnya macam logam, orang yang logam buat bisnes logam. Okey. Dia macam lagi sesuai lah, dia macam lagi kategori yang sesuai. Okey. Macam logam dan kayu dan tanah, logam ni boleh katakan macam tadilah contoh tadi, kita ambil orang yang pedang, kita yang pakai pedang, tapi orang lawan kita hanya ada kayu, dan orang tu ada tanah, dia ada segenggam tanah kat tangan dia. Apa dia boleh buat kan? Jadi senang kita yang besi ni, orang yang ada pedang ni boleh mengalahkan orang yang hanya pakai kayu dan orang yang ada segenggam tanah tadi kan. Macam itulah juga dengan bisnes. Kita kena mencari bisnes yang dikuasai oleh diri kita, oleh elemen kita. Jadi logam menguasai kayu dan tanah. Juga logam sama dengan logam lah. Orang kata tak menang tak kalah, tak menang tak kalah. Sebab itulah dia dikategorikan dalam kategori yang sesuai saja. Okay, bukan yang paling sesuai. Paling sesuai kayu dengan tanah lah. Contoh bisnes logam, macam jual kereta, jual kenderaan, bisnes macam apa, barang-barang elektrik kan, Kowe, MW, apa lagi, barang-barang yang jual besi lah, berkat yang asal besi, MW, kuku dan sebagainya lah. Okey, macam mana pula kalau dia berlawanan, contohnya dia bisnes, dia orang logam tetapi buat bisnes yang bukan, yang selain daripada tiga tadi tu, iaitu berlawanan. Berlawanan, contohnya dia buat api. Apa jadi kalau dia buat api? Orang logam, dia buat bisnes api. Jadi logam dia boleh kalahkan api? Tak boleh. Logam tak boleh kalahkan api. Sebab api ni lah yang boleh mengalahkan logam. Logam lebih lemah daripada api. Sebab api ni dia boleh mencairkan logam, boleh membengkokkan logam, boleh membentuk logam. Jadi logam ni lebih lemah pada api. Jadi macam itulah dengan kita logam, bisnes tu dia bisnes tu api, dia menguasai kita. Bisnes tu sendiri akan menguasai kita. Jadi bila kita dikuasai oleh bisnes, jadi banyak masalah, banyak masalah dengan dia lah. Dia dah kuasai kita dah. Kita banyak masalah dengan bisnes, banyak masalah dengan dah kurang masalah dengan ahli keluarga. Banyak masalah, tapi pendapatan tak seberapa.
kemudian penat sangat, penat, letih dengan bisnes tersebut. Okey. Sebab itulah kita elakkan buat bisnes yang bertentangan ataupun berlawanan dengan kita punya elemen. Okey. Nampaklah macam mana dia punya penggunaan elemen tu. Okey. Dah hubung kait dia. Okey, selesailah. Satu contoh lah. Yang lain-lain tu apa boleh fikir lah. Ataupun tengok dalam grup nanti. Dalam grup yang coach buat. Okey, itu berkaitan dengan nombor berkaitan elemen. Yang kedua adalah berkaitan dengan nombor asas. Okey, nombor asas. Okey, coach akan ceritakan salah satu lah daripada nombor asas. Daripada maksud nombor asas itu sendiri. Okey. Jadi masing-masing nombor asas masing-masing kena kuasai lah apa maksud nombor asas. Contohnya asas 1. Okey. Asas 1 apa maksud dia? Kepimpinan. Ketua lah, ketua. Ini aku tak tulis kat sini lah, aku ceritalah. Okey. Okey, jadi nombor asas ni dia ada 9 nombor asas. Okey, semuanya. Jadi kita kena menguasai ke 9 lah nombor asas punya maksud. Okey. Ataupun kita pilih yang kita punya. Contohnya lah coach punya nombor asas ada 4. Okey, jadi coach akan buat bisnes yang berkaitan dengan nombor asas pula. 4 bermaksud ilmu dan perancangan. Okey. Jadi bagi orang asas 4 ni kan, selain daripada elemen tadi, elemen yang boleh buat berkaitan dengan elemen yang dikuasai oleh elemen kayu. 4 ni adalah elemen kayu. Apakah elemen yang dikuasai oleh kayu? Kayu menguasai air dan juga kayu menguasai tanah. Okey. Selain daripada elemen, dia juga boleh menggunakan nombor asas dia sendiri. Maksud nombor asas iaitu 4. Okey, iaitu 4 tu ni nombor asas nombor 4 adalah ilmu. Jadi apakah bisnes yang sesuai dengan ilmu? Iaitu apa-apa sajalah. Servis, e-book kan. Apa-apa saja yang berkaitan dengan ilmu. Jadi cikgu, jadi tenaga pengajar, coaching, apa lagi berkaitan dengan ilmu. Jual produk-produk yang berkaitan dengan ilmu masakan ke, kalau dia mahir masakan. Ilmu ilmu matematik kan. Kalau berminat dengan ilmu matematik boleh mengajar kan. Jadi bagi orang nombor 4 ni banyaklah cabang dia. Cabang mengajar tu banyak. Okey. Dan cabang ilmu pun banyak. Dan apa-apa saja bentuk dalam yang dikaitkan dengan ilmu boleh dibuat bisnes, dibuat pekerjaan. Okey. Kalau macam pekerjaan tadi, cikgu lah, cikgu pensyarah kaitan dengan ilmu. Okey. Kalau kata berkaitan dengan bisnes lain, contohnya bisnes jual e-book. E-book tentang masakan ke, e-book berkaitan dengan perniagaan ke kan. Bahan-bahan ilmu lah, kata bahan-bahan ilmu. Okey, juga boleh buat kelas, seminar kan, berkaitan dengan ilmu tertentu. Macam ilmu apa tadi, katakanlah ilmu menternak kambing. Pun boleh juga kan. Dia tahu ilmu pasal menternak kambing. Jadi dulu dia ternak kambing kan. Sekarang ni dia rasa dia nak gunakan nombor asas dia, orang asas 4 dia ternak kambing. Sekarang ni dia nak bertukar pula. Dia bertukar kepada ilmu menternak kambing. Dia buat e-book ataupun dia buat buku ke, ataupun dia buat kelas online dan sebagainya, mengajar tentang cara untuk menternak kambing. Contohlah. Okey. Ni salah satu coach bagi contoh bagi asas 4. Jadi bagi asas-asas yang lain tu coach tak cerita panjang lah. Tak ceritalah kat sini kan. Sebab nanti video ni akan jadi panjang. Okey, jadi masing-masing anda menguasai nombor asas masing-masing, dia punya maksud dia. Okey. Okey, selesai nombor asas. Dan yang terakhir sekali adalah, bukan yang terakhir sekali, yang ketiganya adalah daripada pola. Okey. Daripada pola, macam mana bisnes boleh dapat pola.
Okey, pola ni kita dah belajar tentang pola 3 serangkai. Kita dapat satu pola. Jadi dalam pola-pola tersebut ada pola-pola yang berkaitan dengan bisnes. Contohnya pola apa berkaitan dengan bisnes. Contohnya pola 279, pola pelaris. 279. Okey. Ni contoh sajalah. Bahkan kalau kata pola ni berlambak lagi, banyak lagi. Tak habis nak cerita nanti. Panjang video nanti. Okey, bagi orang yang ada pola 279 adalah pola pelaris. Jadi pola ini dia kelebihan dia dia mudah menarik penyokong, mudah menarik audiens ataupun mudah menarik orang terhadap dia lah. Okey. Jadi gunakan kelebihan pelaris tadi ke arah bisnes. Jadi melalui marketing ke, bagi orang ada pola macam ni dia sesuai untuk buat bisnes-bisnes yang jenis orang kena nampak dia. Okey. Orang kena bercakap dengan dia. Bisnes-bisnes offline lah contohnya. Okey, contohnya dia jual emas ke, dia jual barang ke, dia jual jual kereta ke, apa-apa saja yang dia berniaga. Tapi orang tu dia kena tengok dia. Tapi kena sesuaikan juga dengan elemen tadi. Bisnes apa yang kita buat tu kena sesuaikan dengan elemen. Okey. Tapi dalam skop dia bisnes offline, MLM, takaful kan. Itu MLM, takaful ataupun insurans. Sebab mereka ni rajin jumpa orang. Okay? Jumpa orang, jumpa customer kan. Okay? Sebab 2 adalah suara, 7 tu adalah orang ramai, dan 9 ni adalah kejayaan. Okay? Jadi menggunakan elemen suara untuk bercakap dengan orang ramai, dan akhirnya dia mencapai kejayaan. Okay? Tu salah satu lah. Salah satu potensi melalui pola. Okay? Ataupun ada pola yang lain. Contoh kita bagi 2 je lah. Dia ada banyak pola, tapi aku tak mau cerita semua pola, nanti panjang sangat video ni. Okay, katakanlah dia ada pola satu lagi, pola apa ya? Pola 36. Okay, 336. Ataupun pola kita ambil pola 459 lah. Okay. 459 adalah pola yang berkaitan dengan insting. Dia maksud dia ada insting, dia ada rasa, dia boleh merasai sesuatu. Jadi pola insting. Okey. Jadi bagi pola insting ni biasanya dia ada kelebihan merasa lah. Merasa makanan. Okey, ataupun dia boleh jadi perawat, dia tengok dia tengok orang tu punya masalah, dia dapat tahu dengan hanya melihat saja dia tahu ni sakit apa. Okey. Jadi 459 ni dia lebih kepada kesihatan dan kecantikan. Okey. Kesihatan dan kecantikan. Pola yang berkaitan dengan kesihatan dan kecantikan. Jadi bisnes yang macam tu lah. Bolehlah jual produk-produk macam Ali Shukri kan. Cumanya Ali Shukri ni dia tak ada pola 459 ni, tapi dia boleh buat bisnes, dia boleh maju dengan bisnes kesihatan dan kecantikan disebabkan melalui pola keturunan dia. Itu nanti kau cerita satu lagi lah lepas ni. Okey, yang ni 459. Contohnya ni pola berkaitan dengan kesihatan dan kecantikan. Seperti doktor, perawat, okey. Tukang masak, apa lagi yang berkaitan dengan rasa ni. Okey. Itu pola yang berkaitan dengan 459, produk-produk kesihatan kecantikan bagi orang yang berniaga yang macam tu kan. Dia perlunya pola macam ni. Doktor kan, bagi anak-anak yang ada 459 ni, kita boleh galakkan dia untuk menceburi bidang kedoktoran. Okey, dan last sekali potensi bisnes juga kita boleh dapat melalui pola warisan. Okey, pola warisan. Okey, pola warisan pola warisan ni adalah penyiaraan di sebelah atas. Biasanya kita buat penyiaraan di sebelah bawah. Ada tali kita, penyiaraan belah bawah kan. Kira-kira dapat sini dapat. Itu penyiaraan di sebelah atas. Okey. Jadi aku tunjuk satu contoh. Penyiaraan sebelah atas. Okey, penyiaraan sebelah atas adalah
Okey, pengiraan yang sebelah atas. Okey, ni satu contoh pengiraan. Okey, ni adalah pengiraan di sebelah atas. Kita tengok ada nampak ada tu kata warisan tu di sebelah atas. Yang belah tu adalah pengiraan biasalah di bawah. Ni contoh pengiraan keturunan dan warisan. Okey. Jadi kita boleh ambil pola-pola yang di sebelah atas tu, ada belah yang belah mak tu, untuk jadikan potensi kita. Contohnya ada pola 573 belah ibu tu kan, ada 573 kan. Pola VIP ada 792, pola berkaitan dengan apa pola pelaris kan. Apa lagi pola yang ada kan. Pola apa tadi? Dia bukan semua pola kita boleh ambil lah. Dia bukanlah semua pola kita boleh ambil. Okey, 7, 3, 4, 6, 5, 1, 5, 1, 7, 1, 8. Okey, pola 1, 4, 2, 6. Okey, yang ni pola, ada dua pola yang berpotensi. Pola VIP dengan pola apa tu, pelaris tadi. Okey, ni adalah contohlah. Contohnya apa tu, kita boleh dapatkan potensi kita punya bisnes yang sesuai dengan diri kita melalui warisan kita. Yang ni kena belajar ada ilmu yang lain. Perlukan kelas yang khusus untuk yang ni. Okey, itu sahaja berkaitan dengan matematik apa tu, keturunan dan keturunan warisan dah. Matematik bisnes. Okey. Jadi perlu lagi lah duduk dalam grup yang kita akan belajar lagi dan lagi. Okey, itu sahaja yang coach boleh share. InsyaAllah, terima kasih banyak kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.